Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti digabung, dirangsang dan dipersembahkan untuk anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Jom kita masuk. Ramona pasti ada di antara anda yang minat dalam bidang pertanian. Tetapi niat itu terbantut mungkin kerana anda tidak punyai ruang yang luas. Jangan khawatir. Itu sebab hari ini kami dari rancangan Kebun Bandar berkunjung ke rumah Puan Ros. Puan Ros tinggal di rumah jenis apartmen dan hanya menggunakan balkoninya sahaja untuk ruang bercucuk tanam. Mari kita berkenalan dengan Puan Ros. Apa khabar Puan Ros? Baik. Okey tak? Okey. Ya. Terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami ya. Tak masalah. Baik Puan Ros, Ramona nak tanya yang pertama sekali kalau Puan Ros boleh tak bercerita mengenai latar belakang laman tani Puan Ros? Sebelum ni saya berada di Air Hitam, Johor dan rumah sewa saya adalah rumah teres. Jadi ada banyak tanah untuk bercucuk tanam. Apabila di rumah apartmen ni dengan keluasan balkoni hanyalah 2 kali 8 kaki, Ya. memikirkan jugalah kaedah yang sesuai untuk saya tanam pokok. Baik. Kemudiannya setelah berbincang dengan suami, kita mulakan dengan 2 pasu dulu iaitu pokok kunyit dan juga pokok kari. Selepas beberapa bulan, kita tengok ada perkembangan yang positif pada pokok kita. Jadi kita cuba dengan pokok-pokok yang lain pula, iaitu pokok limau kasturi dan juga limau purut. Dan kita nampak sebenarnya bukan satu masalah lah untuk hanya tanam di balkoni ni. Terima kasih Puan Ros. Yang seterusnya Ramona nak tahu bagaimanakah idea tu boleh tercetus atau orang kata ada tak apa-apa perkara utama yang mendorong Puan Ros untuk membina laman tani di rumah sendiri? Biasanya antara sebab lah kenapa saya bercucuk tanam di kawasan rumah ni walaupun rumah apartmen, satunya disebabkan oleh kebiasaan menanam pokok. Sebelum ni pun di rumah lama saya menanam pokok. Sebelum tu masa kecil-kecil pun di rumah orang tua, di rumah mak pun memang ada tanam pokok. Jadi orang kata tu dah jadi kebiasaan untuk kita kena ada pokok. Sebab kita nampak kemudahan di situ. Bila ada pokok, tak ada masalah. Sekat nak masak satu keluarga tu, bendanya dah ada depan mata. Cuma sekadar nak petik sahaja. Yang keduanya, sebenarnya itu adalah satu cabaran kepada saya. Saya sebagai seorang pegawai pertanian, biasanya orang akan cakap pegawai pertanian ni dia pandai suruh orang tanam pokok je. Tapi belum tentu lagi ada pokok kat rumah dia. Yang itu yang saya nak jadikan sebagai satu cabaran lah. Jadi saya nak buktikan kepada semua penonton-penonton dan juga kepada pelanggan Jabatan Pertanian sendiri yang saya pegawai pertanian ada menanam pokok di rumah. Jadi orang tak boleh katalah ya pegawai pertanian ni pandai cakap je. Yang seterusnya, Ramona nak tanya, apakah jenis-jenis tanaman yang ada di rumah Puan Ros? Konsep yang saya adakan di laman tani saya adalah berkonsepkan laman edible, iaitu 70% tanaman edible ataupun tanaman boleh dimakan dan 30% tanaman hiasan. Tanaman yang boleh dimakan iaitu 70% itu antaranya adalah pokok-pokok herba, pokok sayur daun dan pokok sayur buah. Kemudian 30% itu adalah tanaman hiasan. Pokok seperti pokok kementerian Cina, pokok bunga ros Jepun. Ada bunga ros Jepun. Untuk balkoni saya yang hanya seluas 2 kaki kali 8 kaki, pokok jenis buah-buahan saya kurang bercadanglah untuk ditanam. Ya. Baik. Dalam banyak-banyak tanaman Puan Ros dekat balkoni Puan Ros tu kan mesti ada 1 atau 2 tanaman kegemaran Puan Ros. Boleh tak ceritakan apa dan kenapa? Memang kalau ikutkan tanaman yang saya paling suka di laman tani saya sekarang ni adalah limau kasturi lah. Sebab satu masalah balkoni saya ni adalah berhadapan terus dengan matahari.
Jadi sangat terik ke? Ya, saya pokok-pokok saya menerima terlalu banyak matahari. Oh, terlalu banyak pencahayaannya. Ya, terlalu banyak matahari, Ya. jadi tanah lebih cepat kering. Dan itu membuatkan pokok tu stres. Sebab dia jadi cepat kering lah ya, kena selalu siram. Satu, terlalu cepat siram lah. Ya. Tapi untuk pokok limau kasturi ni, saya perasan walaupun saya tak siram dia selama seminggu, pokok tu masih lagi okey, dalam keadaan yang baik. Ya. Dan benda tu menyebabkan dia stres dan dia selalu berbunga. Bila dia berbunga, dia akan berbuah. Mungkin ada sedikit permasalahan atau ada tak apa-apa cabaran yang Puan Ros lalui sambil mengendali laman tani ini? Masalah seperti yang saya sebutkan awal tadi, rumah saya, kedudukan rumah saya berhadapan dengan matahari. Matahari naik, matahari turun tu berhadapan. Baik. Jadi balkoni saya menerima cahaya yang lebih berbanding jika rumah saya berada di kedudukan belakang. Menyebabkan pokok saya cepat hilang kesegahan tu kerana air disejat dengan lebih banyaklah berbanding kalau kawasan tu terlindung sedikit daripada matahari. Ya. Apa yang saya buat, satu adalah saya banyak menggunakan pasu berkonsepkan self watering. Di mana pasu tu dia ada bekas simpanan air. Jadi saya dapat memperlahankan lah orang kata tu kadar sejatan tu kerana kita dah awal-awal lagi kita dah simpankan air untuk tanaman tu. Terima kasih banyak-banyak ya Puan Ros. Banyakkan informasi yang anda dapat daripada Puan Ros. Namun pasti anda semua nak tahu lebih banyak lagi. Tak ada masalah, boleh. Tetapi apa kata sebelum itu kita belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY. Ada pokok kesum, ada pasu. Nak buat apa ni? Assalamualaikum Ramona. Waalaikumsalam Puan Farhana. Ramona nak tanya sebab Ramona nampak ada pokok kesum. Ramona nampak ada pasu. Agak-agak apa projek segmen DIY yang kita nak buat minggu ni? Okey Ramona, untuk kaedah DIY kali ini saya akan terangkan mengenai self watering pot. Self-watering pot. Ya, self watering pot. Atau dalam bahasa Melayunya? Dalam bahasa Melayunya penyiraman secara automatik. Penyiraman secara automatik. Baiklah Puan Farhana, Ramona sangat berminat nak tahu apa benda self-watering pot ni? Apa fungsi dia? Boleh cerita sikit tak? Boleh. Okey, untuk self watering pot ni adalah satu kaedah penyiraman secara automatik yang kita boleh gunakan. Ya. Berbanding dengan kaedah yang sebelum ni secara tradisional yang memerlukan kita buat penyiraman setiap hari. Betul. Okey, langkah pertama, Ya. kita ambil pipe PVC ni. Pipe PVC. Kita masukkan dalam lubang ni. Ya. Okey, masuk. Jadi buat satu lubang di bawah pasu yang ini, berlubang ni. Pasu berlubang. Kena pastikan betul-betul saiz pipe PVC ni. Ikut saiz pipe PVC ni lah. Baik, baik. Okey, lepas tu kita tinggalkan dia lebih kurang suku lah. Oh, jadi keluarkan tinggal dalam suku inci begini sahaja. Baik. Suku inci begini saja. Yap. Kemudian Okey, kemudian kita letak lacquer burn ni. ambil lacquer ball. Lacquer burn ni Ya. kita letakkan 1/3. Ya. Okey, ini saya tuangkan dalam meja. Baik. Oh, banyak. Tuangkan macam ni. Terusnya? Okey, dan seterusnya kita masukkan tanah campuran ni. Ya. Okey, tanah campuran ni kita masukkan Dalam dalam lebih kurang 1/3 pasu ni lah. lebih kurang 1/3 pasu ni. 1/3 pasu. Baik. Gunting, nak gunting? Okey, nak guntingnya dekat bawah dia. Oh. Yang ni saya tunjukkan cara macam mana nak masukkan pokok lah. Ya. Okey, kita gunting bawah ni sikit je. Gunting bawah sikit saja. Plastik ni nak buang ke? Plastik ni buanglah. Plastik Tapi buang. kita kena berhati-hati semasa Gunting. kita gunting ni. Sebab? Pokok tercedera nanti. Nanti akar dia akan mengganggu lah. Oh, ada efek rupanya.
Okey, lepas tu Dah habis dah gunting. habis sikit Ke nak lagi. gunting sikit lagi tu? Gunting sikit lagi. Ya. Baik, dah habis. Okey. Kemudian, Kemudian nak saya tolong tak? Tak apa. Ini sikit. Okey. Kurang. Baik. Lepas tu, okey, kena hati-hati. Oh, maknanya plastik ni bahagian tepi ni boleh biar. Boleh Yang biar. bawah ni saja kita potong. Bawah saja kita potong. Lepas tu Oh. kita Tanamkan bagi tanam rapat. Sikit-sikit. Lepas tu kita angkat perlahan-lahan. Oh. Kaedah dia. Oh, jadi tanah yang itu bercampur dengan tanah ini. Lepas tu kita rapatkan dan padat-padatkan dia lah. Baik. Oh, jadi rapatkan macam tu. Kita masukkan air ni dalam 1.5 liter. 1.5 liter. Dah. Baik. Kemudian? Okey, kemudian kita letak angkat ni. Baik. Kita letakkan dalam ni. Angkat letak ke dalam. Dalam ni lah. Ya. Lepas tu yang tak berlubang ni, yang mengandungi air lah. Ya. Okey. Kemudian? Kemudian Itu dah selesai. Yang ini dah straw selesai. untuk? Straw ni sebagai indikator. Oh. Indikator untuk kita tengok kandungan air dalam pokok ni lah. Sama ada ia mencukupi untuk pokok ataupun tidak. Sama ada mencukupi untuk pokok atau tidak. Bila letak air nanti dia akan terapung macam tu. Macam ni. Okey, kita letak macam ni. Yang ini tak nak guna. Yang ni guna kita letak dekat sini je. Letak di hujung. Letak di hujung je. Lekatkan di hujung lekatkan di straw hujung supaya air tak masuk. supaya air tak masuk je. Baik. Kemudian? Okey. Kemudian kita masukkan dalam ni. Ya. Okey, tanda cara untuk kita tengok air tu cukup ke tak untuk pokok. Ya. Okey, kita tekan kat sini. Kalau dia turun, maksudnya air tak ni lah. Ya. Air dah kering. Jadi kita perlu ada penambahan air lah. Baik. Okey, kalau kita tekan dan yang ni naik balik, straw ni naik balik, maksudnya air dah mencukupi. Ini dia self-watering pot kita yang telah pun siap disediakan oleh Puan Farhana. Puan Farhana, terima kasih sangat-sangat tahu sebab sudi beri tunjuk ajar pada kami. Sama-sama. Dan sebelum kita mengundur diri, macam biasa kita nak minta sedikit pesanan dari Puan Farhana. Ada tak? Ada satu je, jangan tinggal lama-lama ya, jangan lebih daripada seminggu. Dengar tak tu? Jangan lebih dari seminggu. Kalau lebih dari seminggu balik rumah nanti, aduh, habis dah layu semua pokok. Jumpa lagi. Macam mana para penonton? Ambil contoh dengan pokok kari ni. Kalau katakan anda nak masak di rumah, kalau kita beli di luar, kadang-kadang dalam paket tu ada lebih. Lepas tu anda ambil jumlah yang anda nak gunakan untuk masak, kemudian anda buang saja yang lebih tu. Sebab apa? Sebab dah tak pakai, sebab dah kering. Tapi kalau anda menanam sendiri dekat rumah, anda dapat kurangkan pembaziran. Betul tak? Ramona tahu anda semua nak tahu lebih banyak mengenai laman tani Puan Ros ni, bukan? Boleh, tapi apa kata kita belajar dulu sesuatu dalam segmen Pertanian Lestari. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Kebun Bandar dalam segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan untuk anda semua pelajari bersama. Nak tahu tak apa yang anda akan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai racun organik. Apakah itu racun organik? Ramona agak pasti ramai di luar sana yang tahu apakah maksud racun organik. Tetapi hari ini kita akan bersama tetamu kita iaitu Encik Fakrush akan menerangkan dan memberi tunjuk ajar lebih banyak mengenai racun organik. Yang pertama sekali Encik Fakrush. Okey. Ramona nak minta Encik Fakrush terangkan apakah maksud racun organik. Okey, terima kasih Mona. Ya. Okey, sebenarnya racun organik ni adalah satu bahan yang menggunakan bahan-bahan tanaman yang semula jadi. Ya. Sebagai contoh, Ya. bawang putih, Oh. cili padi Ya. dan aloe vera sebagai contoh. Ya. Okey, pada masa yang sama, racun organik ini sebenarnya apabila kita mendengar racun, kebanyakan orang akan menganggapkan Ya. boleh mematikan. Ya. Sedangkan bila racun organik sebenarnya tujuan utama kita nak menghalau serangga tersebut sebenarnya. Tetapi pada masa sama dia boleh menyakiti juga.
serangga yang perosak yang terkena Ya. biopestic repellent ataupun racun organik tadi. Saya lebih suka menggunakan biopestic repellent sebenarnya sebab Kerana? kita nak menghalau repellent. Jadi ianya tidak membunuh. Dia tidak membunuh. Tapi pada masa yang sama sebenarnya Ya. dia boleh membunuh sebab ada sesetengah bahan yang kita guna mempunyai bahan aktif yang tersendiri di dalam tumbuhan tersebut Ya. yang boleh mengganggu sistem dalaman serangga tersebut. Yang pertama, Okey, kita nak buat apa? Kita ambil aloe vera terlebih dahulu. Ya. Kemudian nak potong kecil-kecil juga. Kita potong kecil-kecil. Kita ambil, kita nak buat ni dalam 5 liter. Oh, 5 liter banyak. 5 liter. Ya. Okey. 5 liter kita gunakan aloe vera ni sebanyak 30 gram. Okey. Dia dengan kulit sekali tak apa? Dengan kulit tak ada masalah. Sebab apa? Nanti kita akan tapis. Selepas satu malam kita tapis dulu. Sebab Tapi sempat ke dia nak cair aloe vera ni? kita akan blender. Oh, baik. Kita akan blend, Kita akan kisar. kisar. Ya. Patutlah. Bawang putih kita Nak potong ambil juga sebanyak 20 gram. Baik. Kita potong just untuk Nak senang hancur. senang hancur. Ya. Sebab bawang putih pun memang dah kecil kan? Ya, betul. Oh. Okay. Selepas bawang putih, dah selesai bawang Dan putih. seterusnya kita ambil cili api. Ya. Okay. Sebanyak lebih kurang 20 gram Ya. dalam 20 biji lah. Baik. Memang masuk sekali dengan dia punya Ya, tak ada masalah. Sebab kita akan tapis lepas tu. Semambu. daun semampu. Okey. Lupa dah. Aduh. Daun ni adalah daun nim yang mempunyai rasa pahit lah. Oh, ya, rasa pahit. Rasa pahit. Okay. Banyak digunakan, diamalkan. Dalam perubatan sendiri pun banyak guna. Ya, betul. Cuma kita ambil air, ambil blender, terus kisar dan Betul. spray. Itu saja. Oh, betul. Ya, betul. Okey, kita masukkan air. Ya. Air tak kisar banyak mana ke atau ada ukuran air ni tertentu? kita nak buat 5 liter, makna air 5 liter tu juga kita gunakan untuk blender. Oh. Kita kisar sampai lumat. Sampai lumat ya? Bukan sikit-sikit? Tak. Oh. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah racun organik yang telah pun siap. Oh, macam ni rupanya kan. Ini Encik memang kita peram selama satu malam Semalaman, saja. ya. Lepas tu macam mana pula kalau katakan kita pergi di pasaran yang tertentu. Ya. Macam mana kita nak pastikan yang sayuran tersebut adalah digunakan oleh bahan kimia atau digunakan oleh bahan organik? Oh, Ada boleh nampak sebenarnya agak susah kita nak tentukan sebenarnya racun kimia, guna racun kimia atau bukan racun kimia. Ya. Tetapi kalau di pasaran-pasaran kebiasaan dia mempunyai label lah. Ya. Label My Organic dan sebagainya. Sebagai contoh di Jabatan Pertanian dia ada stiker My Organic. Oh, dia ada pelekat yang akan dilekatkan pada sayur tersebut? Ya, betul. Baik, jadi untuk anda yang mahu keluar membeli sayur-sayuran, tak kisahlah apa pun, kalau boleh cuba cari pelekat yang bertanda My Organic. Betul, Encik? Ya, cuma kalau di kedai-kedai biasa, kita hanya pilih dengan karakter yang saya nyatakan tadi lah. Jangan terlalu cantik, berkilat, jangan pilih sayur kerana cantik luaran saja. Isi dalaman kita belum tahu. Baik. Jadi kita pilih yang mungkinan ada lubang-lubang pada daun, Tak ada kisah. ulat sedikit bahagian buah dan sebagainya. Tak ada masalah sebenarnya. Dia tidak memudaratkan kita. Betul. Hanya kita membuang ulat-ulat dan basuh, kemudian kita boleh masak seperti biasa. Betul, kita basuh saja. Ya. Baik, yang seterusnya, ini yang terakhir sekali. Ya. Kamu nak minta Encik Fakhrush berikan sedikit kata-kata pesanan kepada para penonton kita. Okey, pesanan saya lah untuk penonton-penonton yang mana yang sangat menggemari dalam bidang pertanian, terutama kepada suri-suri rumah, kepada agensi-agensi yang ingin bercucuk tanam di hadapan pejabat, di hadapan sekolah yang melibatkan komuniti, kita cuba amalkan racun organik ataupun biopestic repellent kerana ia lebih selamat untuk kita dan juga alam sekitar. Ya. Terima kasih banyak-banyak ya Encik Fakhrush atas tunjuk ajar yang telah diberikan. Okey, sama.
pemandangan petang-petang kat sini ya. Itulah matahari dia. Ha. Okey, cuba Ramona tengok. Ramona tahu tak apa benda tu? Macam bunga. Yelah, memang bunga pun. Bunga kunyit. Oh, pokok kunyit ada bunga? Itulah. Ramai orang muda memang tak tahu. Tak tahu. Tapi memang pokok kunyit dia ada bunga. Oh. Biasanya bunga kunyit ni orang buat makan ulam lah. Oh, boleh makan Boleh sebagai makan. ulam. Ya. Kunyit ni Oh. bagus, khasiat dia banyak untuk buang angin lah. Lebih kurang macam halia juga lah ya. Sama je lebih kurang. Dan dia pun ada aroma dia bagi wangi badan. Oh, kalau macam ni kita nak cari ada jual ke dekat kedai? Bunga kunyit? Ha. Bunga kunyit tak ada. Tak ada. Oh. Tak ada. memang kira special lah ni. Ada bunga kunyit. Betul. Oh, itulah untung bila kita sendiri yang tanam, bila keluar benda macam ni yang kita tak dapat di kedai ya. Puan Ros, Ramona nak tanya lagi ni. Apakah harapan Puan Ros terhadap laman tani Puan Ros dalam masa akan datang nanti? Harapan saya untuk masa akan datang, saya harap dapat mempelbagaikan lagi pokok-pokok tanaman di kawasan balkoni saya dan saya boleh mencuba beberapa kaedah yang lain lah seperti penanaman di dinding, penanaman sangkut ke. Itu antara harapan lah. Dan jika suatu hari nanti saya berpindah ke rumah, saya harap saya dapat pindah rumah yang lagi besar, lagi ada kawasan yang luas untuk saya bercucuk tanam lah. Itu harapan saya lah. Soalan yang terakhir sebelum kita mengundur diri, Ramona nak minta Puan Ros berikan sedikit tip-tip ataupun apa-apa kata pesanan pada para penonton kita di luar sana. Boleh tak? Saya sangat menyarankanlah supaya tuan-tuan dan puan-puan menjadikan pertanian ni sebagai satu hobi. Bukan sekadar bermanfaat kepada diri sendiri, kepada kesihatan, juga kita bermanfaat kepada alam sekitar. Kita boleh berjimat, kita boleh menambah pengetahuan. Itu pesanan saya lah. Baik. Terima kasih banyak-banyak ya Puan. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Inilah yang kami dari Kebun Bandar ingin tekankan kepada anda semua. Tak kisahlah di mana saja anda berada, sama ada kampung ataupun bandar, anda tetap dapat bercucuk tanam jikalau anda minat dan walaupun ruang yang ada agak sempit. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton rancangan Kebun Bandar. Ramona berharap kita dapat jumpa lagi pada masa akan datang.